Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung modul 7.4. Okay, ini handout yang saya beri kepada kamu. Okay, so boleh refer modul ini lah. Okay, yang pertama, untuk teori pelanggaran, kita nak lihat apa itu maksud pelanggaran berkesan. Okay, pelanggaran dia ada sama ada pelanggaran biasa atau pelanggaran berkesan. Okay, apa yang dimaksud dengan berkesan? Bila nak sebut berkesan, dia kena memenuhi dua syarat dia. Yang pertama A di sini, yang kedua B. Okey, kalau memenuhi kedua-dua ini, maka kita panggil dia pelanggaran yang berkesan. Okey, contoh, zarah bahan tindak balas, dia perlu mencapai tenaga minimum yang dikenali sebagai tenaga pengaktifan. Okey, so apa yang maksud dengan tenaga pengaktifan? Okay, kita ada dua jenis tindak balas di sini. Okay, contoh yang pertama, ini bentuk dia exothermic. Ini bentuk endothermic. Okay, masa form 4 memang tak ada pengetahuan lagi. Okay, bila ulang kaji, dia akan jadi mudah. Sebab, you tengok, ini tinggi lepas tu rendah. Ini exothermic. Okay, ini rendah lepas tu jadi tinggi. Jumlah kandungan tenaga. Nanti kita banding. Okay, EA ini adalah tenaga pengaktifan. Tengok A plus B, EA jatuh jadi C plus D. Okey, bila awak letak paksi X, maka you kena label lintasan tindak balas. Okey, atau kalau tak letak pun, you label tenaga. Pun diterimalah sebab memang lintasan tindak balas akan pergi ke sini. Ini tak ada masalah. Ini bahan hasilan, sudah jelas. Tapi kalau you letak lintasan tindak balas, labelkan dia. Okey, EA untuk endothermic, ini adalah EA. Apa itu EA? EA merupakan suatu tenaga minimum. Suatu tenaga minimum di mana pelanggaran itu perlu capai. So, kalau pelanggaran itu sudah capai tenaga minimum, okay, maka dia akan tukar kepada produk dia. Maksud pelanggaran dia sudah cukup tenaga untuk pecahkan ikatan di bahan tindak balas dan bentuk ikatan baharu di hasil tindak balas. Sudah cukup tenaga itu. Okey, itu maksud dia telah mencapai EA. So kalau nak pelanggaran berkesan ini, maka syarat pertama dia kena capai EA dulu. Dia kena capai EA. Okey, so EA ada dua tunjuk di sini ada dua gambar rajah sebab gambar rajah profil tenaga ada dua, satu untuk exothermic, satu untuk endothermic. Okey, so haba tindak balas dia mengambil negatif. Ini positif nilai dia, delta H. Nilai negatif maksud membebaskan haba ke persekitaran, delta H positif maksud menyerap haba dari persekitaran. Okey, so bandingan jumlah kandungan tenaga, ini kita masa termokimia banyak kita belajar. Jumlah kandungan tenaga, mesti satu perkataan lah, jumlah kandungan tenaga sekali. Okey, jangan pecahkan dia. Bahan, maksud A dan B, lebih tinggi daripada hasil C dan D. Okey, sini jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas P dan Q lebih rendah. Tengok, rendah. R dan S lebih tinggi aras dia di atas. Okey, maka jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Ini cuma ada note sebab saya nampak dalam buku teks. Dia ada sebut sedikit lah. So, kita ambil sebiji daripada modul termokimia untuk part ini. Okey, sedikit saja. Kita tak belajar macam mana kira kita belajar masa termokimia. Tapi sudah belajar. Kan? Sekarang ulang kaji. Okey, so ini syarat pertama. Dia mesti mencapai tenaga pengaktifan. Iaitu suatu tenaga minimum. Okey, syarat kedua. Nak kata berkesan, mesti memenuhi dua syarat di sini. Satu dah. Okey, dua. Zarah bahan tindak balas, dia perlu belanggar dulu pada orientasi yang betul. Dia perlu belanggar pada orientasi yang betul. Kalau tak belanggar pada orientasi yang betul, dia tiada hasil. Apa maksud orientasi yang betul? Tengok dua gambar aja di bawah. Ini A, B. A berlanggar dengan B. Berlanggar.
Lepas tu dia dapat benda yang baru. Nampak? AB, AB. So ini kita namakan sebagai betul. Ini orientasi yang betul. Okey? Ini A langgar B. Okey, langgar. A langgar B. Kemudian hasil dia dapat semula A dan B. Maksud dia ikatan itu tidak dipecahkan. Tiada bahan baru dibentuk. Okey, maka ini orientasi yang tidak betul. Ini saja untuk gambar ajar yang sangat jelas. Okey, sebab you nampak hasil dia tiada, maka dia bukan orientasi yang betul. Okey, so untuk pelanggaran ini dia mesti mencapai tenaga minimum. Yang pertama, dia mesti berlanggar dengan orientasi yang betul. Sekiranya dua-dua ini berjaya, okey, telah ada, maka kita sebut dia sebagai pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan akan membawa kepada apa? Membawa kepada hasil dia. Dia akan bawa hasil. Kalau pelanggaran biasa, dia belum dapat hasil. Kalau pelanggaran berkesan, sudah ada produk dia, hasil. Kenapa? Sebab dia sudah capai tenaga minimum, tenaga pengaktifan, EA. Okey? Dan juga dia melanggar pada orientasi yang betul. Okey, so ini dah selesai. Ini bahagian pertama. Okey, untuk teori pelanggaran ini basic dia. Okey, kemudian teori pelanggaran ini kita nak lihat lengkung juga. Sebab kalau kamu tak erti nak tengok lengkung dia, maka you tak tahu faktor apa, mana yang tinggi kadar tindak balas dia. Okey, contoh saya bagi eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara mama dan asid nitrik cair. Mama ini CaCO3. Okey, tengok eksperimen 1 dan 2. Okey, eksperimen 1 dan 2, okey, bagi tahu saya apa faktor dia. 4 faktor KSSM, kepekatan, suhu, saiz, mangkin. 1 dan 2, dia banding apa? Saiz. Saiz. Okay, very good. Saiz. Tengok. Sebab eksperimen 1 dia guna ketulan mama berlebihan. Kedua dia pakai sebuk. Maksud dia 1 dan 2 ini dia berbanding membandingkan faktor saiz dia. Yang lain semua sama. You kena samakan dia. Sekali banding hanya 1 faktor saja. Okey, bagus. Sebab kita nak lihat melakar lengkung. Okey, kita dah tengok banyaklah melukis graf. Graf melukis mesti ada kertas graf. Bila melakar sketch, dia ada kertas graf. Okey, kadang-kadang tak bagi macam ni pun. Kosong saja. So dekat esei awak sendiri guna kertas A4 dalam buku jawapan, you buatlah faksi sendiri. Okey, tak payah kertas graf sebab dia kata lakarkan sahaja. Okey ya. Okey, lihat 2 dan 3. Faktor apa? Suhu. Suhu. Very good. Tak susah. Ini walaupun tak susah, tapi ini step pertama. Kalau you tak tahu faktor, seterusnya you susah nak terangkan. Okey, kalau you banding 2 dan 3, dia faktor suhu sebab you tengok 30 degree Celsius, asid 30 degree Celsius, asid sini untuk 3 adalah 40 degree Celsius. Okey, 3 dan 4. Faktor apa? Concentration. Yes, concentration, kepekatan. 0.1, 0.2, 3 dan 4. Okey, 4 lebih pekat asid dia. Maka faktor kepekatan. Okey, 4 dan 5. Presence of catalyst. Yes, presence of catalyst. Kehadiran mangkin dia. So saya dah kata mangkin, kalau untuk gas, kita kutip gas punya, mangkin dia CuSO4. So ada 2 eksperimen yang boleh kutip gas. Logam dengan asid dan inilah ketulan mama, okey, dengan asid. Boleh hasilkan CO2 untuk ini. Kalau logam dengan asid hasilkan H2, hidrogen. So dua-dua kita boleh guna CuSO4 sebagai mangkin. Okey, sekarang you dah tahu faktor dia. Okey, kalau nak melakar graf ini, selain daripada tahu faktor dia, kita perlu tahu juga bilangan mol dia. Sebab bilangan mol ini akan memberi ketinggian dia, akan memberi ketinggian lengkung itu.
Okey, nanti kita akan lihat. Okey, so yang pertama saya kira MV per 1000, MV bahagi 1000 kita dapat 0.005. Macam mana dapat? 0.1 darab 50 bahagi 1000 dapat ini. Okey, awak kira seterusnya. Okey, dalam seminit kira seterusnya. Okay, you kena buat seperti saya dalam modul, you kena tulis saiz, suhu, kira, okay, baru boleh efektif nanti lihat. Okey, baik, kita semak jawapan. Okey, untuk kedua ini berapa bilangan mol dia? Berapa? Okey, siapa-siapa yang telah guna kalkulator tekan. Okey, dalam chat ada jawapan. Okey, sama saja. Okey, bagus. 0.005 sebab 0.1 darab 50 bahagi 1000. Okey, kita ambil bilangan mol asid kerana semua sebut mama telah berlebihan. Sebarang benda yang berlebihan dalam chemistry, dalam kimia, kita memang tak ambil bilangan mol dia. Sebab sudah berlebihan, you ambil pun tak guna. Banyak ni, berlebihan ni. Okey, so kita ambil yang asid. Asid sebagai faktor penghad dia. Okey, dia sudah hadkan tindak balas itu untuk mendapat berapa hasil dia. Okey, ini pun tetap sama 0.005. Sebab tengok nilai yang sama kan. Sini telah berbeza. 50 dengan 0.2 telah berbeza. So dapat berapa sini? 0.01. Yes. Okey, 0.01. Okey, 0.01 untuk ini. Okey. Bila lakaran graf, awak selain tahu faktor dia, awak kena tahu dia punya bilangan mol. Okey, nanti saya bagi tahu sebab dia mengapa kena buat. Okey, so bila kita dapat 0.005 dan 0.01, ada dua jenis bilangan nilai bilangan mol. Dua jenis saja. Hubungan dia ada sekali ganda. Okey, 0.005 dengan 0.01 adalah sekali ganda, dua kalilah. Double. Okey, dua kali ganda, dua kali ganda. Okey, so bila macam ini, maksud dia ketinggian untuk lakaran ini ada dua jenis ketinggian. Satu yang rendah punya 0.005, satu yang tinggi punya 0.01. Ikut inilah. Ada dua jenis ketinggian lengkung di sini. Okey, so saya tunjuk awak. Okey, sekarang kita nak mula. Okey, ini dah catat dengan elok. Okey, so kita nak lihat lakaran graf dia. Okey, baik. Okey, ini yang pertama lah. Okey, yang pertama. Okey, kita ada dua jenis nilai untuk isi padu, X dan 2X. Okey, sebab boleh X dan 3X. 3X maksud sudah 3 kali ganda. Apa yang kita kira tadi, 0.005 dengan 0.01. Maksud ada dua jenis data sahaja,
MV per 1000. Maka sini X, okay, 2X. Ini X maksud merujuk pada 0.005. Ini merujuk pada 0.01. Okay, so kita banding 1 dan 2 dulu. Lengkung 1 dan 2, okay, ketinggian dia 0.005, maka kita ambil X. Maksud jumlah isi padu dia X. Okay, atau ini ganti saja Y. Kalau dalam exam bagi tahu 60, you tulis 60 di sini. Sebab soalan ni tak tahu isi padu dia, maka saya letak X. Okay, so ada dua lengkung, 1 dan 2. Okay, tengok mana yang lebih tinggi kadar dia. Okay, 1 dan 2, mana yang lebih tinggi kadar tindak balas? Lihat 1 dan 2. Eksperimen 2. Nombor 2. Sebab nombor 2 ini dia powder. Okey, yang pertama ini dia ketolan saja. Maka nombor 2 lebih tinggi daripada 1. Okey, bila nombor 2 lebih tinggi daripada 1, you tengok 2 ini dia di dalam. Dia mendekati Y. Okey, so mula saat ini mana lengkung yang lebih mendekati kepada Y, kepada paksi Y ini, maka kadar dia lebih tinggi. Sebab masa dia lebih pendek. Lagi ke paksi Y, masa dia lagi pendek. Masa lagi pendek, maksud tindak balas cepat. Kadar tindak balas dia tinggi. Okey, tengok saya sebut. Okey, so dia lebih mendekati dengan Y. Okey, maka masa dia lebih pendek. Lebih cepatlah untuk mencapai maksimum. Untuk mengumpul isi padu maksimum ini. Okey, maka kadar tindak balas lebih tinggi. So bila saya buat macam ni sangat jelas 2, kadar tindak balas 2 lebih tinggi daripada 1. Okey, dan dia mengambil ketinggian yang sama. Kenapa ketinggian yang sama? Sebab mereka mempunyai bilangan Mohr yang sama. 1 dan 2 kan tadi kita kira 0.005. Okey, macam inilah. Okey, kemudian kita banding 2 dan 3 pula. 2 dan 3, okey, tadi kita dah lihat 2 dan 3 itu faktor suhu. Okey, bagi tahu saya, selain Irfan yang selalu jawab tu, okey, kalau tak saya panggil. 2 dan 3, mana lebih tinggi kadar tindak balas dia? 3. 3, very good. Sebab 3 adalah 40 suhu dia. 2 hanya 30, maka 3 lebih tinggi. Okey, 2 dan 3 juga mengambil ketinggian yang sama. Sebab bilangan Mohr dia yang sama. Okey, maka 3 di sini. Nampak? 3 lebih tinggi kadar dia. 3 daripada 2. Setiap kali kita banding satu faktor saja. Okey, 2 dan 3 memang banding suhu saja. Lepas tu kata, sir, kenapa banding 1? Okey, ini tak apa. Ini sebab dia semua dah fix. So, dia ada lebihan satu faktor suhu di sini. Kalau you nak banding 3 dengan 1, masih sama. Dia akan lebihan faktor suhu di sini. Dan ada lebih saiz lagi. Okey, maka kita ambil 2 dan 3. So, 3 lebih tinggi kadar tindak balas dia berbanding dengan 2. Okey, sebab suhu. Sebab suhu dia. Okey, nak terangkan, kena terang melalui teori pelanggaran. Nanti lah. Nanti kita akan terangkan guna teori pelanggaran. Okey, ini 3. Okey, sekarang 3 dan 4. 3 dan 4, mana satu tinggi kadar tindak balas dia? Adam Razali? Adeline? Aloysius?
Amir Hakim? Amir Izan? Nurul Atiyah? Emma? Yang saya sebut nama-nama ini, okey, tolong bagi tahu saya. 3 dan 4. Mana satu lebih tinggi kadar tindak balas dia? Okey, cepat. Masa berlalu. Sir, 4 sir. 4. Amir Hakim kan? Okey, Yes. 4 lebih tinggi daripada 3. Okey, yang saya sebut nama, saya ada tanda di tepi name list awak. Okey, tolonglah. Lain kali, okey, bagilah efektif sikit. Kalau tak ada bahan, lagilah tak tahu you nak belajar apa. Okey, 4 lebih tinggi. Tetapi 4 ini, you tengok, bilangan more dia lain. 0.005. Sini 0.01. Maka 4 kena tinggi ke atas. Ini 4. Okey. Dia telah mengambil jumlah isi padu yang lebih banyak. Okey. Sebab you kira bilangan more dia, you dapat 0.01. So ini nombor 4. Dan dia lebih tinggi kadar tindak balas banding 3. Maka 4 mesti lebih mendekati kepada Y. Bila you mendekati kepada paksi Y, masa dia lebih pendek. Masa lebih pendek, tindak balas cepat. Kadar tindak balas tinggi. Okey, 4. Okey, Kemudian nombor 5. Okey, sorry. Okey, nombor 4, you tengok. Faktor mana yang boleh memberi ketinggian lengkung yang berbeza? Faktor apa? Nombor 4 dengan nombor 3 tu faktor apa? Kepekatan. Maksud dia, you kena hati-hati. Lain kali soalan untuk teori pelanggaran, untuk soalan topik 7 ini, kadar tindak balas, bila ada ketinggian berbeza punya, hanya faktor kepekatan sahaja. Hanya faktor kepekatan sahaja boleh memberi ketinggian lengkung yang berbeza. Okay? Ini sebab dia 3 dan 4. Ketinggian yang berbeza. Sebab bila you hitung bilangan more dia, you akan dapat bilangan more lebih tinggi. Mestilah sebab 0.2 tu M. MV over 1000 nilai dia akan berbeza. Sekiranya you tukar kepekatan dia. Okay, last. 4 dan 5 mungkin. Okay, 4 dan 5 mungkin. 5 di sini. Okay, 5 di sini. Sebab 5 ada mungkin, 4 tiada mungkin. Maka 5 kadar tindak balas dia lebih tinggi. Maka dia lebih mendekati kepada Y. Okay, semakin ke dalam mendekati paksi Y, kadar tindak balasnya semakin tinggi. Ketinggian lengkung ditentukan oleh nilai more dia. MV bahagi 1000. Sebab jisim bahagi jisim molar tak boleh pakai. Berlebihan tak boleh pakai. Kalau tak sebut berlebihan pun, dia letak 5 gram ke, 3 gram ke, semua itu berlebihan. Sudah banyak. Okey. Okey, selesai. Okey, untuk lengkung kita. Okey, sekarang kita akan lihat satu faktor. Bagaimana kita nak terangkan. Okey, satu faktor. Okey, seterusnya you akan lengkapkan dan kita akan bincang untuk slot kedua. Okey, ini dah selesai. Okey, sekarang bandingkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Terangkan jawapan anda berdasarkan teori pelanggaran. Okey, ini cara dia tanya. Dah puluh tahun lah macam ini. Cara dia tanya, bandingkan kadar tindak balas mana lebih tinggi, lepas tu kita terangkan guna teori pelanggaran. Dia ada 5 ayat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat. Okey, dan satu faktor ini akan memberi 5 markah dalam esei lah. Kalau 3 markah, tak ada bandingan. Maka bermula ayat 3, 4, 5. Okey, so faktor yang pertama ini saya lihat eksperimen 1 dengan 2 adalah size.
Tengok ini saiz besar. Saiz besar. Ini saiz yang kecil. Bila saiz besar yang tidak balas ini adalah permukaan luar sahaja. Permukaan luar sahaja. Okay, yang bertindak balas adalah permukaan luar. Maka kita sebut jumlah luas permukaan dia kecil. Sebab yang hanya terdedah kepada tindak balas hanya permukaan sahaja. Dalam semua tak ada kena dengan asid. Okey, untuk ini, bila you tukar kepada saiz yang kecil, tengok. Permukaan dia sudah banyak. Yang pink color punya permukaan dia telah banyak. Maka jumlah luas permukaan yang terdedah itu sudah jadi besar. Okey, kita dah tahu itu konsep dia. Sebab ini nak terangkan faktor saiz. Okey, cara kita nak terangkan macam ni. Kadar tindak balas dalam eksperimen 2, okey, lebih tinggi, is higher, lebih tinggi daripada eksperimen 1. Sangat jelas perbandingan dia. 2 lebih tinggi daripada 1. Kadar pakai tinggi. Okey, 1 markah diberi. Okey, tengok simple. Kenapa? Mengapa you sebut 2 lebih tinggi daripada 1? Kerana saiz kalsium karbonat dalam eksperimen 2 lebih kecil daripada eksperimen 1. Boleh buat lebih besar, tak ada masalah. Tapi you kena tukar struktur ayat dia. Okey, nanti ada contoh lebih besar, lebih kecil, lebih rendah supaya you nampak sebenarnya bukannya fix, cuma perkataan yang wajib seperti inilah lebih tinggi. Okey, saiz apa? You tak boleh sebut saiz dalam eksperimen 2, tak jelas. Saiz apa? Saiz kalsium karbonat. Mama tu kalsium karbonat. Saiz kalsium karbonat dalam eksperimen 2 lebih kecil daripada eksperimen 1. Okey, kemudian bila saiz jumlah luas permukaan ini jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 2 lebih besar daripada eksperimen 1. Jumlah luas permukaan dia lebih besar. Sebab ini nampak besar, tapi sebenarnya jumlah luas permukaan adalah permukaan sahaja. Luar sahaja. Maka luar sedikit saja yang terdedah kepada asid. Asid apa? Asid nitrik kan? Asid nitrik. Sedikit sahaja. Okey, so kalau you pecah kepada kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah itu jadi besar. Okey, maka kita sebut jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 2 lebih besar daripada eksperimen 1. Kemudian kita nak terangkan frekuensi pelanggaran dia, FP. Kalau bahasa Inggeris, frequency of collisions, FOC. Okey, cara kita hafal. Frekuensi pelanggaran antara. Okey, yang antara ini yang jadi masalah. Okey, sebab ramai calon tak boleh cari zarah-zarah dia. Okey, ini kena cari daripada persamaan ion dia. Okey, kita lihat persamaan ion dia. Okey, saya try persamaan ion sebelum ini kita telah belajar banyak. Okey, tak apa, saya buat sekali lagi untuk awak lihat Okey, kita kalsium karbonat dengan asid nitrik. Okey, lepas tu kita dapat kalsium nitrate, CO2, H2O. Okey, bila nak buat persamaan ion, kita kena splitkan dia. Okey, cuma CaCO3 kita tidak pecahkan dia sebab tidak larut air. Semua garam karbonat tidak larut air kecuali anak. Okey, kita akan ulang kaji sekali lagi. Anak maksud dia amonium, natrium, kalium. Kita akan ulang kaji sekali lagi selepas habis topik 7-8. Okey, ini boleh split kepada H+, NO3 negatif. Okey, ini Ca2+, NO3 negatif. Ini kekal saja. Ini kekal sebab ini molekul. Molekul kita kekalkan. Okey, kita potong mana yang sama. Okey, kemudian kita tulis semula. Okey, dapat ini. Okey, dapat. Lepas tu seimbangkan dia. Okey, maka kita daripada persamaan ion, kita dapati
pelanggaran dia di antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Kalsium karbonat dan ion hidrogen. Okey, kalsium karbonat di sini kita tak boleh letak molekul ke ion. Kalau you letak ion, CaCO3 dia ada ion di dalam, particles dia, tapi tidak bergerak pun ya. So kita tak boleh letak ion. Lepas tu kita pun tak boleh letak molekul sebab dia bukan molekul. Zarah-zarah CaCO3 bukan molekul. Okey, dia adalah ion, zarah-zarah dia. Cuma dalam bentuk pepejal. Maka tidak bergerak, tak boleh splitkan dia kepada Ca2+ dan CO3 tu negatif. Maka kita kekalkan dia nama sebagai kalsium karbonat sahaja. Okey, so kita lihat semula. Okey, ini. So frekuensi pelanggaran antara kita sebut kalsium karbonat sahaja. Tak boleh letak perkataan molekul, tak boleh letak perkataan ion. Sebab letak molekul salah. Dia bukan molekul. Kalau letak ion pun salah sebab dia tidak lalu air. Dia tak ada split kepada ion lagi. Okey, so kita letak kalsium karbonat saja. Tapi jangan lupa, sentiasa kena cari sama ada atom, ion atau molekul. You kena tahu ketiga-tiga itu. Sama ada atom, molekul atau ion. Okey, dan ion hidrogen. H+ ion. So ini tepatlah. Ada ion. Sini kena ada atom atau molekul. Okay, tapi case kalsium karbonat kita tak letak atom, kita tak letak molekul, kita tak letak ion sebab tiga-tiga tak sesuai. Maka kita kekalkan kalsium karbonat sahaja daripada persamaan ion dia. Dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Ini untuk pelanggaran biasa sahaja. Pelanggaran biasa, frekuensi pelanggaran. Okay, FP. Okay, markah keempat. Markah kelima, frekuensi pelanggaran berkesan. Beza dia hanya satu perkataan, berkesan. Sebab berkesan tadi kita dah belajar. Berkesan maksudnya telah mencapai tenaga pengaktifan. Dan juga orientasi pelanggaran yang betul. Itu maksud berkesan. Okay, so sekarang frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So ini cara dia nak terang guna teori pelanggaran untuk faktor size. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ayat yang sama untuk semua faktor, cuma kita beza ayat ketiga sahaja seterusnya. Nanti you akan lihat. Okey, so ini contoh untuk hari ini. Saya harap awak boleh lengkapkan seterusnya semua teori pelanggaran. Bagaimana nak terangkan? Kita akan sambung slot yang seterusnya. Okey, so ini contoh jawapan untuk 5 markah. Kalau keluar 2 faktor, sudah 10 markah untuk esei awak. Seolah-olah macam markah percuma. Tapi calon yang tahu akan skor penuh. Tak tahu, 1-2 markah pun susah. Contoh di sini. Kadar tindak balas tak banding, walaupun ayat yang simple, okay, sangat mudah daripada soalan dia suruh bandingkan. Ada yang tak banding, maka markah yang sedikit. Okay. Okey, untuk hari ini kita sampai sini sahaja. Okey, kita akan sambung slot seterusnya. Terima kasih.